Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hasil dapatan dari temu bual yang dijalankan bersama dengan GPK1 SK Kulai 1 dapatlah kami rumuskan beberapa implikasi daripada kepelbagaian sosio-budaya. Kami juga akan menerangkan beberapa peranan guru dalam memastikan kepelbagaian sosio-budaya di sekolah dapat memberi impak yang lebih positif dan berkesan. Merupakan hasil daripada soalan satu dari temu bual. Soalannya, apakah pendapat Puan tentang kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan? Cikgu Izzati memberi respon yang mana kepelbagaian budaya ini mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara lain. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat yang mana hubungan masyarakat ini merangkumi dari segi aspek cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Di sini saya dapat merumuskan bahawa dalam ruang lingkup bilik darjah, guru perlu membuat sedikit analisis mengenai latar belakang murid sebelum merancang pengajaran. Dan selain itu juga, dapatan daripada hasil ini, saya merumuskan bahawa guru perlu tahu bahawa setiap pelajar mempunyai budaya, latar belakang keluarga dan tahap sosioekonomi yang berbeza-beza. Itu yang dapat saya rumuskan. Seterusnya, soalan 2. Dapatan yang kami dapat dari respon Cikgu Izzati, beliau menyatakan bahawa bahasa yang digunakan di sekolah hendaklah menggunakan bahasa yang rasmi iaitu bahasa Melayu. Kerana bahasa yang standard membolehkan semua murid memahami apa yang dituturkan oleh guru di sekolah. Jadi di sini saya dapat merumuskan bahawa di dalam kelas guru perlulah merancang pembelajaran yang sesuai dengan mengikut semua kepercayaan dan nilai dan agama murid. Selain itu juga, aktiviti yang dirancang ini mestilah diselitkan dalamnya dengan nilai-nilai murni dan unsur-unsur perpaduan. Di sini guru dapat memberi peluang sama rata kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Merujuk soalan yang ketiga, mengapa pentingnya guru memahami konsep kepelbagaian sosial budaya? Okey, di sini respon daripada Cikgu Izzati, beliau mengatakan bahawa guru itu bertanggungjawab dalam memupuk perpaduan di kalangan muridnya. Dan guru juga perlu bersedia untuk berdepan dengan murid-murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Yang mana kena hormat budaya murid yang berbeza. Di sini saya dapat merumuskan bahawa kita sebagai guru perlu menjaga sensitiviti agama dan budaya masing-masing. Yang mana bila kita menjaga nilai sensitiviti antara budaya dan agama, ini dapat mewujudkan rasa keharmonian dan kedamaian di kalangan mereka. Sekiranya di dalam kelas itu tak adalah unsur pergaduhan, budaya kerana disebabkan perbezaan budaya. Jadi pentingnya untuk kita menjaga nilai sensitiviti agama dan budaya masing-masing. Berdasarkan soalan 4, dapat saya simpulkan Dapatan daripada temu bual soalan nombor 5 berkaitan tentang komunikasi berkesan mampu mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Antara pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Cikgu Izzati adalah
Cikgu Izzati mewajibkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di dalam kelas. Perkara ini akan menyebabkan murid-murid lebih mudah untuk berinteraksi dengan guru dengan menggunakan satu bahasa sahaja. Guru-guru juga perlu memantau penggunaan bahasa dan seandainya murid-murid menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu, mereka perlu diingatkan agar mereka boleh mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di dalam kelas. Okey, baik, seterusnya dapatan daripada soalan yang ke-6. Layanan yang adil yang telah dilakukan oleh Cikgu Izzati adalah guru perlu mengenal pasti latar belakang pelajar yang pertama, taraf sosioekonomi yang kedua, tempat tinggal, budaya dan adat-adat resam seseorang pelajar. Bila guru faham situasi pelajar, guru akan lebih mudah untuk merancang pembelajaran yang sesuai, yang mana layanan yang adil dapat diterapkanlah. Layanan yang adil dapat dilakukan terhadap pelajar-pelajar dan perkara ini akan dapat mengelakkan diskriminasi. Tak kisah berbeza kaum ke apa, guru-guru perlu memainkan peranan yang mana mereka pertama sekali perlu memberi layanan yang adil walaupun berbeza taraf ekonomi ke, berbeza tempat tinggal ke, budaya dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya dapatan hasil temu bual yang ketujuh adalah murid boleh bergaul secara harmoni di dalam kelas. Di dalam kelas Cikgu Izzati sendiri, murid-murid dapat bergaul secara harmoni walaupun mereka berbeza bangsa dan budaya dan adat resam. Mereka dapat bergaul dengan baik. Okey, seterusnya hasil daripada temu bual soalan yang ke-8. Okey, gallery walk yang telah Cikgu Izzati laksanakan. Cikgu Izzati dia melaksanakan gallery walk di dalam kelas, di mana hasil daripada itu murid-murid akan lebih bersemangat. Walaupun berbeza kaum, mereka akan lebih bersemangat bila mana melakukan gallery walk itu. Selain itu, gallery walk ni ia akan dapat memberikan murid-murid untuk melontarkan pandangan walaupun mereka berbeza kaum dan sebagainya. Setiap pandangan itu adalah lontarkan pandangan walaupun mereka berbeza kaum dan sebagainya. Setiap pandangan itu adalah sangat bernilai. Itu akan menyebabkan pandangan-pandangan yang telah dilontarkan itu lebih baik dan lebih cemerlang berbanding jika kita terhad kepada satu-satu kaum sahaja. Mereka akan saling bertukar pandangan dan pembelajaran secara aktif dapat diteruskan. Soalan 9 ini memerlukan Cikgu Izzati untuk memberi cadangan tentang langkah-langkah untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Cikgu Izzati mencadangkan supaya dari segi aspek fizikal, penyusunan meja yang melibatkan pelbagai kaum dalam satu kumpulan. Ini bermaksud meja yang disusun dalam kumpulan hendaklah terdiri daripada pelbagai latar belakang sosio-budaya dan juga pelbagai kaum. Selain itu, guru hendaklah menyediakan sudut bacaan untuk tingkatkan pengetahuan murid mengenai dengan kepelbagaian kaum dan juga boleh memupuk nilai perpaduan itu sendiri. Seterusnya dari aspek sosial, guru hendaklah menggunakan strategi yang pengajaran dan pembelajaran secara kooperatif, iaitu secara dalam kumpulan. Murid-murid dikehendaki untuk melaksanakan tugasan dalam kumpulan yang memerlukan mereka bekerjasama untuk melaksanakan tugasan tersebut. Seterusnya daripada segi aspek emosi, guru hendaklah memberi layanan yang adil terhadap semua murid tanpa pilih kasih. Dan juga apabila ditanyakan soalan yang ke-10 ini, banyak implikasi yang positif yang telah dikongsikan oleh Cikgu Izzati. Antaranya adalah murid lebih berdaya saing dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Apabila murid dikehendaki menyempurnakan tugasan dalam kumpulan, secara tidak langsung murid-murid saling menghormati antara kaum dan bangsa serta saling menerima pendapat dan pandangan rakan yang lain. Impak yang dapat dilihat seterusnya ialah
murid dinilai dan diperhati lebih bertoleransi dan mampu bergaul serta berkomunikasi dengan baik antara rakan yang berlainan bangsa. Impak positif ini sangat penting dalam membentuk sahsiah dan tingkah laku murid yang pada akhirnya akan mencerminkan satu generasi yang cintakan kedamaian dan keharmonian. Menurut Cikgu Izzati juga, sekolah yang mempunyai persekitaran yang sihat mampu melahirkan murid yang berkualiti. Seterusnya beralih ke soalan 11, iaitu soalan yang terakhir yang ditanyakan berkenaan dengan pengalaman Cikgu Izzati sepanjang mengajar di sekolah yang mempunyai pelbagai sosio-budaya. Kata beliau, murid yang bergaul dengan pelbagai taraf sosio-ekonomi mampu merasai dan menyelami perasaan dan jiwa orang lain, kawan lain. Murid lebih kreatif dan lebih bermotivasi dalam pembelajaran. Seterusnya membuatkan setiap diri murid rasa dihargai dan diterima dengan baik. Soalan 11 ini berfokuskan kesan secara menyeluruh yang dapat dilihat, terutama sekali apabila murid telah tamat persekolahan. Kesan yang paling ketara yang boleh dilihat adalah murid yang dilahirkan lebih peka kepada budaya, bangsa, kepercayaan dan adat resam yang berbeza. Mereka tahu batas dan sensitiviti yang perlu dijaga sebagai rakyat Malaysia yang cintakan perpaduan negara. Hal ini sangat penting dalam melahirkan semangat patriotisme yang tinggi dalam setiap rakyat Malaysia. Apa implikasi dan kesan yang disebutkan oleh Cikgu Izzati, saya yakin dan percaya bahawa guru sangat memainkan peranan penting, bukan sahaja ketika mengendalikan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam kelas, tetapi juga semasa mengendalikan aktiviti di luar kelas. Pertamanya, guru hendaklah memberi layanan sama rata kepada setiap murid, tidak mengira kaum dan bangsa. Hal ini kerana setiap tingkah laku seorang murid bergantung kepada perilaku guru mereka sebenarnya. Sikap guru yang tidak bias akan membuatkan setiap pelajar merasa diri mereka diterima dengan baik dan tiada prasangka negatif terhadap orang sekeliling. Peranan seterusnya adalah guru perlu sentiasa menanam semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara agar nilai perpaduan dapat dipupuk. Dengan jitu, selain mewujudkan persekitaran yang harmoni dan aman damai, walaupun negara kita mempunyai rakyat dari berbilang kaum. Akhir sekali, kami dapat simpulkan bahawa kepelbagaian sosio-budaya di sekolah mampu melahirkan impak atau kesan yang positif, terutama sekali dalam melahirkan masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi masyarakat yang berintegriti, masyarakat yang cintakan akan negara. Sekian, terima kasih.